berlaku pada saat-saat akhir, kalau kita lihat ada persamaan antara peguam Rosmah ataupun Rosmah dengan Najib ni, di mana dia suka membuat satu taktikal untuk bagi saya melengah-lengahkan ataupun dia nak buying time dan sebagainya lah. Kemudian hari ini seluruh rakyat Malaysia ni ternanti-nanti tentang keputusan hakim tersebut, dan akhirnya Hakim Muhammad Zaini ni menolak permohonan Datin Seri Rosmah, yang mana Datin Seri Rosmah ni tidak dapat untuk dia tolak Hakim Muhammad Zaini ni supaya tarik diri. Pada pandangan seorang peguam, kalau pandangan umum masyarakat, ini semua taktik. Pada pandangan seorang peguam, adakah cara sebegini memang dibenarkan mengikut undang-undang, ataupun ini di luar jangka bagi seorang peguam ni? Ada? Sebenarnya application untuk recuse untuk kira kita panggil dalam bahasa Melayu menolaklah hakim ni daripada macam Z cakap tadi, daripada menghakimi ataupun membuat keputusan mendengari kes tersebut. Sebenarnya is a normal application. Maksudnya bukanlah eksklusif pun pada Rosmah ataupun Najib. Application ni ada peguam-peguam lain pun ada buat juga. Tapi bila benda ni melibatkan, ialah dalam kes Rosmah ni secara spesifiknya, pertamanya banyak sangat benda yang boleh untuk kita persoalkan kembali. Kenapa permohonan ini dibuatlah oleh mereka? Pertama, dan sepanjang kes ini berjalan, kita tengok cara-cara Rosmah dan juga peguam dia cuba untuk melengah-lengahkan kes. Sebelum dia buat application untuk recuse the judge, dia pun dah buat application untuk menggugurkan Gopal Sriram sebagai timbalan pendakwa raya dalam kes ni, dan kes tu didengar sehingga ke federal court lagi. Maksudnya betul-betul orang kata tak sangatlah usaha untuk menggugurkan keseluruhan institusi dalam kes ni kan. Dia hadir dan dia wujud daripada awal lagi kes ni didengar di Mahkamah Tinggi. Jadi bila di saat-saat akhir dia pula buat satu application untuk recuse judge atas alasan yang draft keputusan dah disebarkan oleh Raja Petra pula. Jadi dia tidak boleh elak untuk untuk membentuk satu perception yang buruk lah daripada masyarakat. Lebih-lebih lagi application itu dibuat dan perlu didengar pada hari inilah, hari keputusan yang telah ditetapkan. Dia macam as if macam benda ni dah diorkestrakan oleh pihak defense. So saya rasa walaupun application ni satu application yang normal, tapi dalam kes Rosmah ni dah jadi macam satu kadang-kadang dia bahasa kasarnya seolah-olah macam nak menghina mahkamah lah dengan apa yang dibuat lah. Dan saya setuju dengan keputusan yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi bila reject lah, dismiss the application kan. Sebab basically memang tak ada basis pun untuk recuse judge atas alasan yang sebegitu, dan saya rasa justification yang diberikan oleh hakim pun justified enough. Yang judgement draft tu tidak ada kena-mengena, tidak langsung dibaca pun oleh hakim. Dia nak appeal is a second thing lah. Dia nak appeal kepada Court of Appeal keputusan tadi tu, keputusan tidak boleh menggugurkan hakim tadi, dia nak appeal tu biarlah. Tapi the trial must be kita kena proceed lah dengan keputusan hari ni. Tak boleh lah you nak appeal keputusan application, tapi dalam masa yang sama you nak postpone juga keputusan main trial you kan. Sebab lagi satu saya nak sentuh, sebab kenapa perception atau persepsi masyarakat terhadap application ini adalah satu persepsi yang negatif, seolah-olah macam diorang ni nak melambat-lambatkan kes. Sebab sepanjang trial pembelaan hanya keluarkan 2 orang saksi je berbanding dengan prosecution seramai 23 orang saksi. Dalam kes yang melibatkan jumlah 187.5 juta ni, hanya ada 2 orang saksi je di pihak pembelaan, iaitu OKT sendiri, Rosmah Mansor,
Dan juga kedua adalah dia punya pegawai semasa dekat dalam division First Lady of Malaysia yang basically macam bare denial lah, menafikan. Tapi saya tak baca lagi lah judgement penuh, saya tak tahu secara detail lah apa defense mereka sebenarnya kan. Tapi kalau kita tengok prosecution punya case pula, kita tahu yang dengan 23 orang saksi-saksi yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan ni menunjukkan bagi saya agak straightforward juga. Memang ada permintaan daripada tertuduh, bukan tertuduh lah, maksudnya sekarang inilah Rosmah Mansor ni dah di convicted kan, dah ada keputusannya, dan memang ada proses dia meminta commission, lebih kurang lah macam commission lah kita panggil duit yang dia minta ni kan, dan ini adalah rasuah. Dan yang lebih mengejutkan kita bila kita tengok saksi-saksi punya statement, saya tak ingat nama saksi ni, dia adalah pengarah salah satu syarikat lah yang terlibat lah. Dikatakan yang percentage 15% yang bersamaan dengan 187 juta tersebut, bersamaan dengan 15% lah daripada total value tu, sebenarnya percentage tu dinaikkan sebelum tu mungkin lesser than that lah, saya tak tahu berapa, tapi dinaikkan sehingga 15% atas permintaan Rosmah sendiri. Maksudnya macam Pak Mus cakap tadi lah kan, dia dah ada semua benda, tapi kenapa dia nak lagi benda tu? Itu sangat-sangat bagi saya tidak boleh dimaafkan lah. Sebab isu ni sangat penting dan sangat tak boleh dimaafkan lah dengan apa yang dah dibuat kan. Itu je kot Zack. Okey, satu lagi saya nak tanya berkenaan tentang draft penghakiman yang telah bocor itu, dan juga disebut draft penghakiman itu seolah macam satu alasan kepada pihak Rosmah ni untuk dia nak berbuat sesuatu lah, dia nak batalkan dia punya tuduhan itu. Dan draft penghakiman ini dimuat naik oleh tak lain tak bukan orang paling kontroversi sekali, sama juga orang, dia adalah Raja Petra Kamarudin. Bagi pendapatnya pada ni dulu, Ada dulu. Draft penghakiman ni dia macam mana? Atau memang sudah di draft siap-siap penghakiman ke atas Rosmah, dan mungkin ada orang lain yang dah bocorkan, ataupun mungkin itu satu bentuk yang sengaja dilakukan oleh pihak Rosmah, dan kemudian saya senang cerita lah, saya gunakan bahasa mudah. Rosmah mungkin dia minta budak-budak dia untuk draft penghakiman itu, dan dia pass kepada Raja Petra supaya itu dia boleh jadikan alasan untuk menangguhkan ataupun untuk dia membatalkan pertuduhan ke atas beliau ni. Pada pendapat Ada? Sebab saya pun tak pernah jadi judge kan. Tapi kalau kita nak cakap pasal judgement, pasal draft grounds of judgement ni, dia lain-lain hakim, lain-lain cara dia lah. Dia ikut style hakim tersebut. Tapi bila kita dah cakap pasal draft, memang draft ni maksudnya secara logik sebelum kita buat satu penghakiman yang lengkap mestilah ada draft, betul tak? Sebab penghakiman ni banyak, mungkin boleh jadi beratus-ratus muka surat. Jadi tak mustahil draft itu wujud. Cuma dalam kes ini memang dah dinyatakan sendiri oleh Yang Arif bahawa draft yang dikatakan draft penghakiman itu bukan datang daripada dia, ia datang daripada third party, iaitu satu unit drafting lah di judiciary kan, dan hakim Yang Arif sendiri cakap dia tak baca pun benda tu, dan selama dia buat judgement, maksudnya ini dia menyatakan style dia membuat judgement, dia buat sendiri. Maksudnya walaupun benda tu adalah draft, tapi draft tu adalah datang daripada diri dia, bukan daripada orang lain. Jadi itu adalah itu sedikit sebanyak pasal draft penghakiman. Dan lagi satu, kenapa draft ni boleh wujud, mungkin ialah kita tak tahu how it works kan, tapi mungkin memang unit yang disebut tadi tu dah macam itulah tugas diorang selama ni pun, macam study the case, buat draft penghakiman dan sebagainya, tapi draft tu tak semestinya digunakan oleh hakim yang mendengar perbicaraan tersebut. Dan dalam kes ini jelas Yang Arif memang kata dia tak guna dan tak pernah baca, dan sebanyak 200 penghakiman dia buat, dia memang tak baca dan dia memang buat sendiri judgement ataupun draft penghakiman tersebut. Lagi satu, draft ni mungkin boleh wujud sebab trial dah lama habis. Macam saya cakap tadi lah, sebelum kita buat keputusan bukan hari ni tau dia buat. Hari ni adalah dia mengumumkan keputusan tu, tapi bacaannya, dia punya judgement ataupun consideration yang dia buat terhadap kes ni dah berhari-hari.
Jadi tak pelik pun kalau ada tiba-tiba ada draft. Tapi yang leak ni, isu leak Raja Petra ni saya tak pastilah macam mana boleh leak kan. daripada pejabat tersebut kan. Tapi tak ada kena-mengena. Maksudnya hakim sendiri dah kata bukan. Kalau dia nak buktikan sebaliknya, dia kena appeal lah. Yang mungkin dia akan buat juga, saya tak pasti. Jadi saya nak katakan lebih tepat ataupun lebih kurang begini budak dia yang buat, dia pass kat Raja Petra upload, kemudian dia gunakan alasan itu untuk dia nak menolak hakim ataupun nak menangguhkan ataupun nak membatalkan kes yang disebut. Baik.